Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Kasih kepada bahagia pengacara majlis, Tuan Imam, Tuan Nazir dan seluruh tuan kuasa, Dihormati Tuk Kampung, tuan-tuan, puan-puan, para asatizah muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT. Pada malam yang bahagia ini kita dapat bersama-sama kumpul dan berhimpun dalam masjid ini. Mudah-mudahan Allah SWT mencatatkan amal kebaikan untuk kita dan mudah-mudahan jadi asbab kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk terus beramal. Sebenarnya dalam usaha kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala, tidak boleh tidak, ia mesti dilakukan dengan amalan. Kerana amalan itulah yang akhirnya akan mengundang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu firman Allah Ta'ala, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, orang-orang yang berusaha untuk beramal di atas syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang berusaha untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanahdiyannahum subulana, secaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Sebab itu amalan yang kita buat ni bukan hanya sekadar satu amalan. Hakikatnya amalan inilah yang akan nanti kemudiannya datang hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terus beramal. Sebab itu beramal tidak boleh lari dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh beramal sekiranya kita mempunyai kelapangan.
tetapi kita hendaklah melapangkan masa supaya kita boleh beramal. Ada orang dia menunggu masa lapang baru dia akan beramal. Nanti dah pencen lah, kata dia. Nanti hari cuti lah, kata dia. Barulah dia nak beramal. Tapi nanti kalau pencen, sibuk lain pula, merayap juga. Cuti, sibuk merayap juga. Jadi makna tak beramal lah kita. Ada orang menunggu sempurna baru beramal. Dia sedang belajar, kata dia. InsyaAllah nanti saya dah rasa confident, barulah saya buat. Ini pun silap. Sebab itu beramal sehingga sempurna. Kadang kita solat khusyuk entah ke mana, kita kira nak balik je, ikut belakang imam semayang, belum salam lagi dia dah sampai ke rumah dah. Adakah makna kita tak payah semayang? Tak, tetap semayang, terus beramal, terus kita melakukan ibadah sehinggalah sempurna ibadah kita. Sama juga kita sehari-hari. Barangkali hari ini tidak bagus dibandingkan dengan semalam. Apakah hari ini kita berhenti beramal? Tidak, terus juga beramal. Sebab itu beramal sehingga nanti datang kesempurnaan. Itu mesti kita fahami supaya kita tidak menunggu. Kerana ada orang dia menunggu saja, menunggu nanti masanya akan tiba, kata dia. Dia tahu yang tiba malaikat maut. Sebab itulah tuan-tuan, malam ini kita nak bincang sikitlah berkaitan dengan bulan Rejab. Saya sebenarnya kalau ikut perancangan programnya di Pantai Timur minggu ini, minggu sudah kebetulan baru lepas balik daripada Kemaman. Sepatutnya minggu ni di Pahang. Tapi bila balik daripada Kemaman hari tu, saya menengokkan kereta yang masuk ke Pantai Timur. Terbayang pula saya menumpang sekaki hari ni orang masuk ke Lumpur. Jadi saya pun tukarlah jadual daripada ke Pantai Timur, saya ke Pantai Kuang aja. Asalnya bukan hari ni. Itulah masalahnya. Bila jadual urus sendiri ni, jadual tu bagi pada semua orang, kita pun tak ingat kita bagi siapa. Tapi walaupun alhamdulillah dapat kita selesaikan balik pada hari ini, tukar dia. Jadi insyaAllah kita cuba tengok sikit apa yang kita boleh dapat perhatikan daripada bulan Syakban. Bulan Syakban pula lah, bulan Rejab. Hari ni berapa Rejab? Tak ada harapan. 8 awal benar. Hari ni baru masuk 5 kot. Ke dah 5 dah? Belum, 5 dah. Ya? Dia pertama sekali, cerita bulan Rejab ni dia begini. Ada benda-benda dalam agama ni yang kita pandang secara khusus, kerana agama pandang dia secara khusus. Tuan faham ke tak faham? Macam tak faham itu. Ada benda dalam agama, maksudnya dalam kehidupan kita lah, beragama, kita pandang sesuatu tu secara khusus kerana agama memandang perkara itu secara khusus. Contoh, misalnya hari Jumaat disebut Sayyidul Ayyam.
Maknanya hari Jumaat itu agama pandang bahawa hari itu secara khusus sebagai suatu yang istimewa berbanding hari-hari yang lain. Maka oleh kerana itu kita pun pandang hari Jumaat itu secara khusus sebagaimana yang agama pandang. Dia begitu. Kenapa tidak hari Sabtu? Kerana agama tak pandang hari Sabtu. Itu je jawapan dia. Jadi maknanya ada perkara yang diberatkan atau dititik beratkan atau diberikan perhatian di dalam agama kerana adanya pandangan yang khusus daripada agama. Itu saja. Kalau sekiranya tidak, maka hari Jumaat samalah macam hari Sabtu. Dan memang pun hari Jumaat dia macam hari Sabtu. Dia macam hari Ahad. Tak ada beza. Kerana itu salah satu hari daripada 7 hari dalam seminggu. Jadi tak ada beza. Tetapi oleh kerana agama memandang khusus pada hari Jumaat, maka kita juga mesti memandang hari Jumaat dengan pandangan yang khusus. Sebab itu hari Jumaat disebut Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Maka di antara perkara yang digalakkan untuk kita, selain daripada persiapan kita untuk solat Jumaat, supaya kita pada hari Jumaat juga kita mempercantikkan penampilan kita pada hari itu. Jadi kena khusus. Kenapa tidak hari lain? Jawapan tadilah. Sebab itu kita tengok orang Melayu kita dulu lagi, hari Jumaat dia lain dengan baju Melayu dia, mencampin dia. Orang Melayu keris je tak bawa. Kerana dia mengistimewakan Jumaat. Cuba tanya bapak-bapak kita ni, dulu hari Jumaat orang sibuk bawa pisang ke masjid. Hari lain tak ada. Bukanlah maksud tak ada langsung, ada juga kan, ada juga. Tapi kalau hari Jumaat ni pesta pisang. Dulu, sekarang tak ada dah lah. Dulu saya sempat di Kuang ni pun saya sempat juga kan. Dulu kita pun rasa macam kat zoo pun ada dah, sebanyak pisang. Tapi maknanya orang dulu pun begitu. Hari Jumaat dia punya penampilan beza. Kalau hari biasa dia pergi semayang pakai kain, pakai baju Melayu. Hari Jumaat dia akan pakai sampin, dia akan baju Melayu lengkap, istimewa. Itu kaedah dia. Jadi sebab itu kita, kaedahnya kehidupan kita sebagai orang Islam, apa yang dipandang istimewa oleh agama, maka kita pandang istimewa. Kenapa orang berebut pergi ke Mekah? Jawab. Pergi ni apa nama masjid ni, lupa pula dah. Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah kita datang bayar ke percuma? Fikir dulu. Jangan jawab dulu, fikir. Bayar ke percuma? Cuma saja. Orang nak ke Masjidil Haram, bayar ke percuma? Bayar. Tapi kenapa orang sanggup berhabis nak pergi ke Masjidil Haram? Ada setengah orang dia kata orang lain dah pergi dah, aku je belum pergi. Itu memang masalah dia lah tu. Dia pun tak faham. Tapi ada setengah orang, kerana Nabi SAW sebut, la tashuddur rihali illa ila thalathatil masajid. Jangan kalian banyak pergi melainkan ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Haza, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram kata Nabi, wa Masjidil Haza Nabi tunjuk itulah Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa yang jauh tu. 3. Mana yang itu disuruh kalian banyak pergi. Satu kita pergi. Faham tu tak?
Oh, masjid. Ini masjid kristal. Sekali sudahlah. Tiap tahun pergi masjid kristal. Apa kebedah mencari masjid kristal tu? Tahu tak masjid kristal? Kat Kuala Terengganu tu. Rombongan, asyik rombongan masjid kristal. Asyik rombongan masjid kristal. Tak ada kerja sungguh. Nabi sebut dah, jangan banyak pergi melainkan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi kita pergi pasal agama memandang dia istimewa. Itu saja. Baik, lain pula. Ni belum start lagi ni, mukadimah bu. Boleh tempat tuan-tuan. Baik. Kenapa kita makan kurma ajwa? Kenapa tak makan Yusuf Tayyub? Bau RM12.90. Dapat 7 gram. Sekali dengan tangkai lah. Murah. Ajwa RM70 ke RM90. Saran terbuka RM70 lah. Kalau tuan-tuan pergi cari kat pokok dia RM90. Dia lagi mahal kat pokok banding pesan terbuka. Pesan terbuka ni ikut orang lah, dia nak jual betul daripada Masjid Nabawi punya ke, Tanah Haram Madinah ke, ataupun dia bukan daripada Tanah Haram Madinah ke, dia bukan peduli, dia balon je jual kan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, kedai-kedai yang menjual ajwa Madinah tu, yang beli mana ada Arab Madinah? Ada? Dah pergi Mekah? Belum lagi? Ni kita pergi tengok. Tak ada. Ada datang Arab Sungai Pelong, Arab Batu 20, Arab Pegong yang original daripada pokok. Sebab kan makan kurma sekali dengan pasir-pasir sekali. Kita bereda je makan. Kita tak tahu dia keruknya sekali dengan pasir-pasir dekat bawah pokok tu. Dan sungguh sama juga buah kurma tu, dia pijak je. Tuan-tuan makan tak basuh. Saya tu kadang-kadang rasa Pakistan sikit. Sungguh. Saya bukan mengumpat orang Pakistan. Saya tengok sendiri. Dia tolak kuih pakai kaki je. Kau kutip sendiri lah, kata dia. Saya kata pakai kaki je kau kuih. Saya kata apa? Sebab tu kita basuh dulu. Tapi tuan-tuan, tentang namanya kurma, bismillah. Sedap betul rasanya. Betul tak? Tak, soal kenapa kita makan? Kerana ada pandangan agama pada ajwa. Itu saja. Jadi pertama nak mengajarkan kita, boleh cerita ibrah bulan Rejab. Kenapa sibuk bulan Rejab? Kenapa tak Jamadil awal, Jamadil akhir? Pertama memang kita pun tak tahu sebelum Rejab apa. Kan? Mana kita menghafalnya? Tak ada maknanya. Ni kalau kita interview seorang-seorang, haru biru bulan. Saya ingat bercampur-campur November, Jamadil awal, semua dia masuknya. So itu kerana bulan Rejab itu istimewa, dipandang istimewa oleh Al-Quran. Itu, ni yang pertama. Ni prinsip ni bukan untuk Safar saja, tak. Apa ke Safar pula begini? Bukan untuk bulan Rejab saja, tak. Prinsip ni tuan-tuan kita kena pegang. Kita kena pegang di mana-mana pun. Sesuatu itu kita pandang tinggi apabila agama pandang tinggi. Kena begitu. Kan itu sebahagian daripada pegangan ataupun cara kita melihat ataupun berinteraksi dengan agama ni. Satu, jangan yang agama pandang tinggi, kita pandang suka hati je. Kita tengok Quran. Bab Quran kita bagus. Pasal kita memang faham betul. Quran kita tengok elok letak. Kita tak sebarangan letak. Kita letak tinggi dia.
Bahkan kita tak sentuh kalau tak ada wuduk. Takut betul kita. Walhal soal menyentuh Al-Quran, berwuduk dengan tidak berwuduk ini masih lagi ada perbincangan di kalangan ulama. Masih lagi ada, bukan muktamad. Bukan satu yang muktamad maknanya langsung tak ada perbincangan. Tak, masih ada. Cuma soal pandangan yang kuat, pandangan yang lemah, itu saja. Tapi sebenarnya ada banyak lagi benda yang agama memang pandang sesuatu itu dan dia muktamad. Tak ada perbincangan di kalangan ulama. Tak ada. Misalnya berkait dengan soal harta orang. Ulama tak ada pun yang mengatakan boleh kita makan harta orang. Tak ada. Mana boleh? Cuma ulama mana yang kata harus kita ambil sikit orang punya? Ada? Tak ada. Tapi yang itu orang lebih kurang je. Pokok orang dekat tanah dia, buah dekat kebun kita. Kita main sapu je. Walhal kita tak ada hak untuk nak makan. So, itu bukan kita punya. Itu ulama sepakat. Tak ada ulama yang mengatakan dibolehkan. Tak boleh. Hatta dalam masalah orang yang boleh makan benda yang haram, ini kena faham betul. Kalau kita berangaji dalam usul fiqh, makan benda yang haram ni, misalnya kata, contoh tuan, ada orang tersesat dekat dalam hutan di Kuang ni. Saya pun tak tahu Kuang ni kat mana hutan. Ya, kat mana yang namanya hutan kat Kuang ni, Allahuakbar. Katalah tersesat kat hutan. Kemudian 2-3 hari dalam hutan, makanan pun tak ada. Lalu babi sikuk, gemuk pula babi tu. Boleh makan ke tak boleh makan? Ada orang kata dah tak ada makanan Ustaz, makan je lah. Tak. Yang dikatakan boleh makan, ad-darurat tubihul mahzurat, itu artinya kalau sekiranya dia tidak makan, mati dia. Jadi main ketiga tu tangkap saja dulu. Tangkap. Boleh buat lalu dengan babi tu. Kau belum nak makan aku ke? Belum. Dekat-dekat nak mati kan, baru kau makan kau. Dia bukan maknanya makan asal kata dibolehkan maka dia makan. Tak. Sama juga orang tersesat, tak ada benda minuman, tinggal kasbek saja. Boleh diminum? Belum. Bawa tenang. Cari, tak jumpa. Rasa ni kalau aku tak minum memang mati lah. Minum. Mati sungguh. Habis 10 botol dia jumpa, 10 botol dia balun. Overdose kawan tu. Saya tu tuan-tuan, kita kena faham. Jadi maknanya bagus Quran kita pandang tinggi, tapi Quran masih lagi ada ulama masih lagi tidak sepakat. Bukan 100%. Tak. Cuma soal hujah kuat, majority minority Quran. Soal menyentuh Quran ni. Kerana ada ulama yang mentafsirkan maksud daripada la yamassu ilal mutahharun, kan? Tidak sentuh Quran itu melainkan orang yang suci. Yang itu tu ada juga yang mentafsirkan kepada malaikat dan sebagainya. Tak begitu kita tinggal. Cuma kena sebut dia bukan sesuatu yang sepakat. Tapi ada banyak benda yang sepakat, yang memang tak ada pandangan kedua. Tapi kita yang balun juga. Yang ini kena faham. Jadi sebab itu, apa yang dipandang agama, maka itu yang kita pandang. Ini perkara pertama kita nak belajar. Tajuk kita ni. Hari ni cerita tajuk je. Ni. Kita kuliah maghrib kan? Kuliah maghrib saja, tak ada perdana. Maknanya kalau kuliah maghrib, isyak habis. Senang aja mengaji. Tuan-tuan susah mening kepala. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ni kena set. Tak, kita malam ni kita mengaji bukanlah sesaja. Kalau sekadar tuan nak duduk saja. Tapi orang kurang ni memang rajin mengaji sangat. Memang tiap malam gini tak? Alhamdulillah.
bagus sekarang. Hikmah ni dia memang banyak perubahan dah. Parking pun berubah dah. Saya masuk dari mula, dosa saya sekejap. Saya kata masjid ni kunci pula, dia kata. Rupa maklumlah lama tak pergi tuan. Punya besar pintu ikut masuk, ikut kawas tu. Kan? Masuklah nak berguling mandi sekali pun boleh. Rupanya ada parking kat belakang. Canggih. Baik. Yang kedua, ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini apabila kita masuk pada bulan Rajab, kita akan baca doa ni. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Saya ulang balik. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ini riwayat Imam Ahmad. Yang selalu kita baca itu pada satu riwayat yang lain. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu je beza dia. Satu barik lana fi Ramadan, satu lagi wa balighna Ramadan. Tak ada masalah. Dua-dua doa boleh baca, tapi kita biasa baca yang wa balighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatilah untuk kami Rajab dan juga Sya'ban kami, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Itu dalam satu riwayat doa yang bunyi begitu. Satu riwayat, ya Allah Engkau berkatilah untuk kami Rajab dan Sya'ban, dan berkatilah kami di dalam bulan Ramadan. Jadi pertama kita nak faham bahawa doa ini ada satu isyarat daripada Nabi SAW, bahawa apabila masuk bulan Rajab kita membaca doa ini. Dia sebenarnya tak mesti lepas sembahyang. Kan dalam hadis dia tidak sebut pun Nabi baca dalam lepas solat ke sebagainya, tidak. Cuma disebut bahawa apabila masuk pada bulan Rajab Nabi baca doa tu. Tuan-tuan nak baca sebelum makan pun boleh. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Takut orang yang sesama nak makan angkat tangan, taqabbalallahu minna minkum. Dan dia pun tak tahu nak amin macam mana. Selain pula bunyi dia. Sebenarnya tak ada masalah, boleh. Dia tidak mesti lepas solat saja. Ni, jadi doa itu boleh kita baca. Jadi isyarat pertama Nabi SAW nak beritahu bahawa ia adalah suatu peringatan kepada kita bahawa kita akan berada dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Berapa kali pertama saya tak tahu lah. Ya? Tuan-tuan hitung je lah sendiri. Tuan-tuan pun bukan hitung pun, tuan-tuan dengar je kan. Jadi maknanya di dalam hadis ini doa yang selalu dibaca mengajarkan kita bahawa apabila masuk sahaja Rajab berarti Ramadan hampir tiba. Lepas tu diulang-ulang, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita ulang-ulang dia. Kerana setiap hari, setiap kali kita mengulang dalam bulan Rajab. Cuma kadang-kadang, tak maaf Ustaz, sekian pula Ustaz Buadi. Cuma kadang-kadang saya tak setuju orang potong hadis tu atau potong doa tu. Bila masuk Sya'ban, dipotong ni, dia tak baca dah Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mandai-mandai pula dia. Bukanlah kata dosa Ustaz, tetapi sebenarnya apa salah kita nak doakan keberkatan Rajab kita yang hari tu? Betul tak? Doa je lah Rajab tu, masalahnya dipotongnya. Tak payah potong, baca je terus. Ya? Maknanya baca sampai kita nak masuk Ramadan. Jadi sebab itu bermakna kita orang beriman apabila masuk saya Rajab, kita punya main setting sekarang bukan Rajab. Faham? Tuan-tuan ni memang faham, entah apa faham, saya pun tak tahulah. Makna kita masuk bulan Rajab, main setting kita bukan Rajab dah. Main setting kita ialah Ramadan. Dah mikir dah, macam mana Ramadan tahun ni, berapa banyak nak sedekah, macam mana qiyamul lail kita, bagaimana keluarga kita,
bagaimana puasa kita, bagaimana tahun ni. Begitu. Satu kita bukannya terperanjat masuk dengan ini saya dengan diperkenankan mengamur raja-raja mengisytiharkan, alamak besok puasa dah kata dia. Orang pun semua sibuk keluar menterdarah malam tu. Pasal ramai keluar ni, besok puasa dah kata dia. Terperanjat dia besok puasa. Tapi kalau orang masjid pun terperanjat gak, teruk lah tuan-tuan. Makna tak guna imam baca setiap maghrib, setiap kali sembahyang. Imam kami baca Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa barik lana Ramadan, balik. Rupa dia tak faham. Lepas tu saya suka juga kalau kita siapa yang jadi imam, sekali habis sembahyang, mana-mana doa tu kan banyak Ustaz kan kita baca. Tuan-tuan, tadi ada satu doa saya baca, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa barik lana Ramadan. Itu doa saya baca untuk mohon keberkatan pada bulan Rajab kita dan Sya'ban kita dan untuk sampai Ramadan. Jadilah. Bukan suruh dia hafal, at least dia faham. Besok dia dengar, oh ni doa Rajab ni. Tapi tak payahlah panggil imam. Imam, betul tu, teruskan. Semangat pula dia. Tu. Sebab kadang kita baca doa, makmum tak faham dia tak tahu. Khayal. Tak faham dia tu. Agak kalau imam baca, ya Allah, bahasa Arab lah. Ya Allah, engkau matikanlah semua jemaah yang ada ni. Saya ingat mungkin dia aminkan juga tu. Amin, amin, amin. Tak, saya punya pandangan lah. Maknanya kalau boleh kita kongsi itu supaya makmum tahu. Oh ini doa ni. Oh ini doa ni. Ini doa untuk iman tuan-tuan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Contoh. Jadi makna orang tahu, oh okey ini doa untuk iman. Okey ini doa untuk balak. Itu memang orang tahulah. Kan? Selalu dia bagi tahu. Kena. Saya kita sampai bila kita doa ni tak faham-faham sampai kesudah? Sampai bila? 60 tahun dah umur, 70 tahun tak faham juga. Doa apa dia baca? Tak tahulah. Dia orang kata suruh baca kata. Tapi tak faham. Bukanlah salah, tapi nama pun doa, permintaan. Mana ada orang minta tak faham? Tuan-tuan pergi balai polis, encik tolong saya encik, buah durian tu kecil lagi dah encik. Macam mana nak besarkan dia, nak apa nama ni, baju apa nak pakai? Ada begitu. Agak-agak orang polis dekat balai, dekat korang tu dia tengok macam mana agak? Tengok pakcik bila keluar apa? Keluar hospital. Tentu kita faham benda kita bercakap, tapi bila kita berdoa kita tak faham. InsyaAllah. Jadi maknanya pertama, doa yang kita baca tu itu sunat kita baca. Tuan-tuan boleh baca yang riwayat Imam Ahmad atau riwayat yang satu lagi, ya, Ibn Sunni. Boleh, dua-dua boleh. Tuan ikut saya baca. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Aywa. Ya, itu tuan-tuan nak tengok balik, tuan tengoklah. Ni apa, live. Tengok balik kat live tu kalau tuan-tuan tak hafal. Kalau siapa yang dah baca, bagus. Ya, sebenarnya ada satu lagi doa lain yang diamalkan oleh para salafus salih. Itu juga bagus kalau kita boleh amalkan. Ya. Boleh sekarang boleh baca dah lah. Ya. Allahumma sallimna, saya baca dulu. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana li. Ataupun Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tak ada harapan nampaknya. Dia salam ya salam alaik. Selawat dia terus. Itu juga diamalkan oleh para ulama. Tapi saya kalau baca, saya suka baca Ustaz. Mana untuk semualah, kadang-kadang kita baca, anak-anak tak baca. Jadi at least bila kita baca, mudah-mudahan sampailah kat budak-budak tu juga. Maksud dia tu, doanya tu untuk dia juga. Kadang kita baca, orang rumah tak baca. Jadi bila kita baca, meliputilah sekali dengan rumah kita. Atau kadang kita yang baca, ya makcik, kan? Orang tu memang tak baca. Nak buat macam mana? Tak apalah, kita tolong bacakan. Tu bagus untuk diamalkan. Allahumma, ikut saya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim
Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ini saya tak ada soal ijazah tak ijazah lah, pasal saya pun baca dalam buku. Jadi saya nak ijazah benda ni, tuan-tuan baca je lah. Jangan tuan mengadu pula jumpa saya, Ustaz, ya, terima kasih ijazahkan saya doa tu. Tak, saya pun baca. Jadi tuan-tuan pun baca je lah. Faham? Ya. Bukan benda kadang kita lebih semangat pula. Ijazah ni kalau ada guru saya yang menjazahkan doa tu, bolehlah. Ini saya pun baca buku doa tu, ada dalam buku-buku hadis. Jadi semua kita amalkan. Itu saja. Baca 2 doa tadi tu untuk kita amal, supaya kita rasa hari-hari kita nak masuk Ramadan ni, nak masuk Ramadan. Itu isyarat. Isyarat daripada Rasulullah SAW supaya kita ada awareness. Dan bila nak masuk Ramadan ni bukan nak masuk saja, tak. Jadi kita dah siap. Dia panggil apa nama ni? Dia panggil buat persiapan. Misal kata orang perempuan ada berpuasa yang nak diqada, qada lah cepat. Saya ingat dulu lah tuan, saya rajin kat radio. Nak masuk Ramadan Ustaz, bila kita buat dekat radio soal jawab, Hello Ustaz, saya ni 2 hari lagi nak Ramadan ni, boleh puasa lagi ke? Boleh puasa? Nak puasa qada? Mengada betul, menyampah saya. Punya banyak bulan tuan-tuan, 60 hari sebelum Ramadan, 2 hari tu yang kau sibuk. Ada ustaz tu kata tak boleh. Macam mana Ustaz? Apa pandangan Ustaz? Saya kadang geram, saya kata tak payah, bayar. Geram. Pasal lama dia tak bersedia. 2 hari tu lagi kejarnya. Faham makcik? Tu. Maknanya tuan, bila kita dah tahu nak Ramadan, tengoklah balik. Kerana pertama, kalau siapa yang belum mengqadakkan puasa, qada. Kerana kalau sehingga sampai ke Ramadan yang satu lagi, qadaknya kena, tetapi dia kena pula fidyah. Bukan makna dah qada, dah fidyah tak payah qada. Tak, bawa tenang. Tetap kena qada. Fidyah itu namanya denda, kerana dah sampai ke Ramadan satu lagi, memang tak diqada-qada lagi, maka qada siap. Tapi kena ingat, qada ni bukan puasa tahun sudah je. Faham mongkuang? Puasa kita umur 23 tahun dulu. Tuan-tuan buat tak biasa pula. Kita, maknanya dulu yang muda ke tak puasa tu kena qada balik. Mesti wajib. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, betul saya, kalau saya salah betul kan? Kalau ikut mazhab Syafi'i, orang yang tidak mengqada puasa sehingga sampai ke Ramadan seterusnya, atau sehingga Ramadan yang satu lagi, atau sehingga Ramadan yang satu lagi, maka digandakan mengikut tahun. Katalah ambil dulu kita tak puasa umur 15 tahun, 5 hari je puasa, lepas tu semua tak puasa, 25 hari tak puasa awal dia raya. Maknanya 25, katalah satu hari secupak, makna 25 cupak. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 65. Tolak 15, 50 tahun. Makna 25 cupak kali 50, berapa? Tuan-tuan kalkulate lah sendiri. Itu baru umur 15 tahun. Umur 16 tahun langsung tak puasa. 17 tahun tak ada harapan. 18 memang tak nampak bulan Ramadan dia. Ganda. Berapa banyak nak bayar? 1 kontena. Kan? Parking kat pasal, tapak pasal dulu tu. Sila ambil beras. Cuma saya tanyalah sahabat-sahabat yang tugas di pusat zakat ni, saya kata kenapa pusat zakat guna pandangan bukan Syafi'i? Maknanya fidyah itu dia tidak diganda. Maknanya kalau tak puasa 15 hari, umur 15 tahun, 15 cupak saja. Itu kalau pusat zakat. Selangor, Kuala Lumpur, hampir seluruh Malaysia pakai yang sama. Dia tidak ada ganda. Main 16 tahun, berapa hari tu? 30 cupak.
17, 30, begitulah seterusnya. Katanya kerana nak menggalakkan orang supaya membayar fidyah tu. Kalau tidak orang buat tahu je, malah aku bayar, kata dia. Satu kontena nak bayar apa? Nampak? Ya? Jadi kena bayar. Azan naik. Jadi kita bertenang seketika. Tuan-tuan jangan ke mana, kita sambung selepas ni. Tak apa, azan lalu. Bila nak minum air? Bismillah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة الله سيدنا محمد المسيلة والفضيلة والشرف والرأية العالية والمعصوم مقام محمد الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Tuan-tuan sambung sikit ni. Ayuh. Kuat pula bunyi ni. Baik. Sebut pasal apa tadi? Sebut pasal puasa tadi. Jadi sebab itu maknanya bulan Rajab itu adalah persediaan untuk kita menyiapkan persiapan kita untuk bulan Ramadan. Jadi sebab kita sebut tadi, kerana bulan Ramadan ni yang perlu kita lihat ialah soal puasa. Itu ibadah yang khusus dalam bulan Ramadan. Zakat, sedekah, itu pada bulan lain pun ada. Jadi puasa khusus dalam bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, itu pada bulan Ramadan saja. Jadi sebab itu maknanya kita perhati balik. Dan kalau apa yang kita buat pada puasa yang lepas kekurangannya, maka buat persediaan. Sebab itu juga saya nak menggali bolehlah bila kita datang ceramah ni, masa ni lah nak bercakap, kan? Kalau kita tak ceramah, kita datang nak cakap pun orang pun malas nak dengar. Saya cadangkan supaya memang saya mana pun bila saya ceramah Rajab ni, saya beritahu masjid boleh mulakan, dia panggil ulang kaji berkaitan dengan puasa. Tapi sekarang canggih dah, kita punya masjid pun canggih. Saya ingat boleh untuk dipapar satu hari satu permasalahan, orang boleh ikut, tembak je, tak payah baca. Kadang-kadang boleh untuk tembak. Hari ni daripada pagi subuh, biar dia hadap benda tu je. Siapa puasa, contohnya kan, siapa yang puasa kemudian azan, contohnya, ikan dah dalam mulut, kepala ikan dekat dalam tekak, badan ikan masih lagi dalam mulut, hendaklah ditelan kepala ikan yang dalam mulut keluarkan, contohnya. Jadi contoh lah Ustaz, itu soalan pun tiap tahun itu je. Orang Malaysia tak ada kerja lain, dia memang itu je tiap tahun terjadi. Tiap tahun itu soalan dia. Saya kalau makan Ustaz, tapi dah separuh kat tekak, separuh kat mulut. Memang tiap-tiap puasa macam itulah masalah orang Malaysia. Contohlah kan. Jadi kita boleh tembak je lah. Dekat ni boleh kan, TV kita tengok. Jadi satu hari satu, ataupun pagi satu, malam satu, pagi satu, malam satu. Maknanya kita dah boleh kemakini balik kita punya pengetahuan tentang puasa. Soal maklum saya lah, puasa sebulan setahun sekali tuan-tuan, standard lah tu. Kita lepas Ramadan memang tak puasa dah. Jadi maknanya kita buat ulang kaji, itu pertama. Maknanya sebab itu puasa dia adalah, dia panggil apa nama dia panggil, apa ke benda pula, makna perkara utama lah. Payah benar cakap umtih hari ni. Makna perkara utama dalam bulan Ramadan. So buat ulang kaji. Tadi sebut tadi, yang belum selesai. Orang lelaki pun sama juga, qada puasa. Qada, wajib qada. Sampailah dia tak boleh qada. Kalau doktor kata pakcik jangan qada puasa, pakcik jangan puasa. Kalau pakcik puasa juga mati.
maka automatically kita tak payah puasa lah. Bayar saja fidyah 1 hari, bayar setiap hari bayar fidyah. Jadi macam mana puasa kita dulu, Ustaz? Itu serah pada Allah Ta'ala. Tapi besok kalau kita mati, anak-anak masih sunat lagi untuk mengqadakkan puasa tu. Tak, kita dah tak boleh puasa dah. Kita tak boleh puasa. Doktor kata jangan puasa, pakcik. Pakcik kalau puasa boleh menyebabkan mati. Tapi doktor, saya niat je pun dah mati dah. Teruk betul pakcik ni. Memang maksimum dia minta nak puasa. Doktor tu kata puasa pun mati. Tak, dia niat je. Nawaitu Ramadan, mati dah. Memang jenis tak mau puasa. Mana kena. Jadi tuan buat ulang kaji soal puasa. Sebab saya sebut tadi, memang kalau kita baca hadis-hadis ini, doa ini apabila masuk saya Rejab, itulah doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Yang menggambarkan bahawa satu isyarat kepada kita Ramadan semakin hampir. Maka itulah antara persediaan, kerana main business dia, tu dia dah jumpa dah. Main business dia, kan, main business di dalam bulan Ramadan ialah puasa. Jadi makna kena ulang kaji. Jangan buat pandai tuan, buat tenang. Kita yang mengajar ni pun, saat kena masuk Ramadan, habis segala macam buku kita, memang hadamkan juga balik. Sebab benda yang pelbagai, tetapi benda itu yang akan bulang. Jadi apatah lagi kita memang mengajar, memang tidak, belajar pun belum tahu, maka eloklah kita belajar. Baik, habis. Itu satu daripada doa yang disebut oleh Nabi SAW. Yang kedua, tuan-tuan, ini satu perkara juga. Misal tajuk kita ni Ibrah pada bulan Rejab. Daripada mana kita tahu bahawa bulan Rejab ini satu bulan yang istimewa? Ustaz ni aku rasa tadi macam dia dah tanya. Yelah, betul lah, memanglah agama kata bulan ni istimewa. Tapi daripada mana kita tahu? Dengan Quran lah. Baik, saya bacakan ayat Quran. Senang, saya tanya saya jawab. Tuan-tuan tak usah risau. Dalam surah Taubah ayat 36. Jadi ayat ini menceritakan tentang keistimewaan. Tuan-tuan dengar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surah Al-Azim. Tuan-tuan, saya bacakan demi maksud. Inna iddatash syuhur indallah, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Sebagaimana yang ditetapkan Allah semasa menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati atau yang dimuliakan. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul dan lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang terhormat itu, dan perangilah kaum musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka merangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Baik, itu soalan saya sebenarnya. Ialah surah Taubah ayat 36. Di mana yang cakap bulan Rejab? Ada tuan-tuan dengar bunyi Rejab tadi? Tak ada harapan nampak tuan-tuan ni. Tuan-tuan, oh makcik, ada dengar bunyi Rejab tadi saya sebut dalam ayat Taubah 36? Tak ada. Benda yang saya nak highlight tuan-tuan, saya nak beritahu, sebab itu kita tidak hanya cukup bergantung untuk memaham agama ini dengan Al-Quran saja. Kalau tuan faham dengan Al-Quran saja, daripada mana datang bulan Rejab? Di mana yang Quran sebut bulan Rejab? Tunjuk. Tak ada. Quran hanya sebut minha arba'atun hurum. Daripada 12 tu ada 4 bulan haram. Haram ni dia boleh maksud yang dihormati, yang dimuliakan. Haram yang satu lagi itu betul, itu hukum tasyri'iyah, menukum syarak. Hukum syarak memang betul lah. Haram, makruh, sunat, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu hukum syarak. Orang Melayu tambah satu lagi, haram jadah.
Orang Melayu je ada. Itu hukum syarak, bukan itu. Haram ini maksudnya dihormati. Saya tu, tuan-tuan pergi Mekah, tanah haram disebut. Tempat itu dihormati, tempat mulia. 4 bulan ni Allah sebut dalam Quran jelas, minha arba'atun hurum, jelas ada 4 bulan. Tapi bulan apa? Makanya kita kena rujuk kepada apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, saya nak lajukan supaya kita tak lewat sangat habis. Kata Nabi SAW, minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun, kata Nabi. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia, 3 yang berturut-turut, Zulkaidah, Zulhijjah wal Muharram. Zulkaidah nanti lepas raya, Zulhijjah raya puasa, raya kurban, dan satu lagi Muharram, mutawaliyat, berturut-turut. Nampak? Quran sebut? Tak ada. Siapa sebut? Nabi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajabu mudhar, dan satu lagi Rejab. Sebagian ulama mentafsirkan mudhar ni satu puak dalam jahiliah tu. Dia orang ni kalau bulan Rejab ni memang dia betul-betul taat betul dia. Bagi dia puak ni dipanggil mudhar, nama dia. Nama puak ni dia bila masuk Rejab saja dia memang akan jadi baik lah, betul-betul baik betul. Bulan apa ni? Rejab. Baik, terus baik. Nak kelahi terus salam bang kali. Macam itulah main itu. Dia hormat sangat dengan bulan Rejab ni. Satu ada disebut wa rajabun mudhar. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebut kat sini? Hari ni ada satu PL orang kita. Salah ni zaman semua orang boleh bercakap, kan? Semua orang boleh cakap. Dan kita pun satu hal juga. Bila semua orang bercakap, kita main iya je. Baru ni kita rakaman tajuk Yaqazah, Ustaz. Kita pun bukan nak bincang sangat lah tajuk tu. Cuma kita nak bagi awareness je pada masyarakat. Sebab kita tak bincang dalam pun, dalam TMJ. Isunya, ada satu orang wanita dia buat live daripada Mekah. Tapi kebetulan yang bawa tu Ustaz Syarizan Daud Turabi. Dia beritahu Ustaz, dia memang wanita tu out terus. Dia memang tak sihat sebenarnya. Okeylah. Rufi al-qalam an thalath. Dia angkat pena daripada 3 golongan. Pertama, anis sabi hatta yahtalim, budak-budak sampai dia bermimpi. Sebab tu budak-budak kecil, dia tak dosa, buat tenang. Orang tua jangan act sangat. Dia belum balik lagi, dia tak ada dosa, bersih dia. Kita kena minta kat dia. Saya doa untuk atuk, tolonglah. Tapi tuan-tuan janganlah buat kerja pula. Mabuk budak tu. Pahala atuk ni kata dia. Tapi nak cerita, kalau nak kira, dia lagi bersih pada kita. Kita macam-macam dah, dosa banyak. Sama sabi hatta yahtalib. Yang kedua, anin naim hatta yastayqis. Orang tidur sampai bangun. Satu orang tidur, apa dia cakap tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tak boleh. Kita kalau orang rumah kita, suami kita masa tidur sebut nama perempuan lain, haram hukum dia kita kecil hati. Tak boleh. Haram, dosa. Dia pun tak tahu. Awak sebut nama siapa? Apa hal ni? Haram hukumnya kita. Pasal ni hadis Nabi kata dia angkat. Mana Quran tak kira, tiba-tiba kita nak ambil kira. Tak boleh, dia tidur. Bangkali dia tengok drama tadi. Atau mungkin dia berborak dengan orang tak siapa-siapa, orang menyebut nama dia, terbawa sampai kena tidur. Allahuaklam lah apa hal. Tapi bukan yang penting bukan nama kita. Sebab itu orang perempuan jangan macam tu. Kalau suami kita sebut nama Bedah, kita nama Poziah, Bedah ke mana ni? Jangan berdosa kita ambil bantal tu, hempuk dia. Berdosa. Baik tu kita kena tanya dia, awak ni tidur ke atau tak tidur? Tak ada, tak tidur. Hempuk. Faham tak? Oh makcik. Pasal dia tak tidur. Tak tidur tu ada lah nama tu. Kalau dia tidur tak boleh. Yang kedua. Yang ketiga, wa'anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai dia elok. Jadi sebab itu orang gila tak apa.
Saya mula pelik juga. Saya memang tak tengok pun Ustaz. Juga orang forward. Jadi bila orang forward tu, kita pun kena tengok lah balik. Jadi semua video dia saya tengok. Saya kata mengarut ni. Saya kata mengarut ke mana tuan-tuan? Saya kata boleh jadi Allah rezekikan untuk dia. Tapi bila dia masuk, Rasul berborak dengan dia, siap sebut, Rasul kata Malaysia bagus. Itu bukan Rasul, tu Bangla yang jual kain kat sebelah tu. Kalau kita ke Madinah tu, lalu itu kerja Bangla tu. Malaysia bagus, Malaysia bagus. Itu je kerja dia. Itu je perkataan dia tahu. Good. Tak apalah, dia mungkin tak sihat. Memang tak sihat. Dia bipolar. Mana tak sihat. Dia ada halusinasi. Askar dekat Madinah tu pun dipeluknya. Nabi kata dia. Nabi. Halusinasi. Tak boleh buat apa. Tak apalah, sekurang-kurang halusinasi dia elok sikit. Daripada kita punya halusinasi, tak apa-apa begini. Kira duit. Teruk punya halusinasi. Dia kurang-kurang halusinasi, dia nampak Rasul. Walaupun tak betul lah, kan? Cuma sekurang-kurangnya yang baik lah dia punya halusinasi. Walaupun tak betul. Tapi tak apa, kita lupa cerita dia pasal dia memang tak sihat. Soal tuan tengok live dia, beribu orang tengok Ustaz. Siap ada yang tukang backup tu. Tak apa kak, sabar. Haters memang macam ni kak. Teruskan je kak, terus je. Saya kata orang kita ni memang gila. Kawan tu memang tak sihat dah. Yang dia pun sama tak sihat juga. Sebab itu tuan-tuan, hari ni zaman orang semua boleh bercakap. Kita tengok. Dan saya nak pesan tuan-tuan, orang-orang yang jenis pakai Quran ni je, tolonglah, saya minta tolong tuan-tuan. Sebab semua ada Facebook. Jangan panggil kelompok Quranis itu saya pakai. Kalau kita pakai kelompok Quranis, dia rasa seronok, seolah kita mengiktiraf dia. Dia bukan Quranis, dia anti hadis, faham? Tuan-tuan kena pakai istilah yang betul. Bila tuan pakai Quranis, dah tu yang kita bukan Quranis, kita panggil apa dia? Kita pakai Quran juga. Sebab tu kita panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asasnya Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma', dan juga kaedah-kaedah lain yang ada diguna pakai. Tapi bila kita pun sama, kelompok Quranis, bawa tenang, jangan panggil Quranis, anti hadis. Faham tuan-tuan? Sebab apa? Hari ni kita belajar, bila disebut dalam Al-Quran, dan kita bukan nak ajak berkelahi dengan orang, tak. Nak pesankan kita ni, pesan kita ni, bila orang bercakap, kita main iya je. Macam-macam lah, kan? Kita pun kat Kuang ni macam-macam diuji. Bila kena uji sikit, berterabur habis semua. Duduk kat Kuang, cerita kat Kuang, ambil orang Penang. Tak ke gila babi nama tu? Tuan faham ke tak faham? Benda berlaku dekat Kuang, tuan-tuan duduk Kuang, ambil daripada orang Penang tu. Ni tengok orang forward. Mengapa tak pergi jumpa Nazir Masjid Islahiyah je terus? Punya gila kita. Saya bukan orang sini lah. Ni Kuang lain. Kuang Selatan. Ada Kuang Selatan? Tak ada. Ada Kuang Selatan? Tak ada kan? Ada? Tak ada. Maka orang Kuang Selatan. Tak, maknanya saya pesankan kita ni tenang-tenang. Jangan kita hanyut sama dengan kaedah orang zaman. Kita mengaji tuan, isyak pun tak habis lagi ni. Pukul 9 dah, isyak dah lah lewat. Pukul 9 tak habis. Jamuan disediakan. Saya pasal tempat jamuan disedia tu besar tu, saya kena pendek je lah. Pukul 9 saya berhenti. Kalau tak tulis jamuan disediakan tu, mungkin panjang sikit lah. Sebab menong pula, jamuan disedia, bila nak jamuan ni, kata dia. Takut tuan-tuan balik, dah siapa nak makan jamuan. Cukup Ustaz jamuan untuk malam ni. Tuan-tuan, saya nak sebut, sebab itu jangan kita guna istilah Quranis. Mereka adalah anti hadis. Gunakan itu. Lagi Cikgu Mat masih betul lagi. Bagi sikit budak-budak tu. Dan sungguh
Saya tengok banyak orang ni kelompok-kelompok Quranis. Quranis apa bendanya? Dia orang ni anti hadis. Dia tak nak pakai hadis. Dia tidak menganggap hadis itu adalah sumber primer. Sedangkan hadis sumber primer, sumber utama. Jadi kita usah begitu. Jadi sebab saya nak sebutkan, yang kita bincang ni kat mana datang bulan Rejab istimewa? Tak ada. Dalam Quran tak disebut. Tetapi diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Maka kita tahulah bahawa bulan Rejab adalah bulan istimewa. Habis. Saya ringkas saja tuan-tuan. Semua sekali ada 17 muka surat. Ini baru muka surat yang ke-8. Boleh lagi tak? Depan dia boleh, belakang dah senyap dah. Saya berhenti pukul 9. Don't worry tuan. Saya boleh pilih. Baik. Habis. Yang seterusnya, bila disebut bulan Rejab, bulan Syakban, dia amalan yang istimewa dalam bulan-bulan ni memang ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Misalnya dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim, afdalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Solat yang lebih baik selepas solat fardu adalah solat pada awal malam ataupun pada pertengahan malam. Ni, pertengahan malam maknanya dia pertengahan malam ni sebenarnya bermula 2:30. Tu yang terbaik. Satu perkara tuan, saya baru ni ada baca. Ada satu ustaz saya rasa dia vote. Tapi benda ni saya dengar lama dah. Dulu adalah jumpa doktor-doktor ni macam dia punya servis macam-macam, kita pun pergilah jumpa. Jadi dia bercerita, dia kata ustaz, kita punya badan ni, dalam badan kita dia ada auto recovery. Ni ada auto recovery badan kita ni. Allah jadikan kompleks. Dia ada auto recovery. Kita tak buat apa-apa, sebenarnya dia automatik. Masa bila dia kata ada satu hormon, saya tak tahulah, saya bukan orang sains tuan, saya hanya nukil je apa yang saya faham daripada doktor tersebut. Cuma kebetulan baru ni ada seorang start forward, dia sanggah, dia kata teori barat suruh tidur 8 jam tu tak betul lah. Sebab Nabi memang Nabi bangun pada 1/3 malam yang terakhir tu. Jadi macam mana teori barat kata begitu, Nabi buat begini. Tapi bila dilihat dalam konteks ini, maka betul lah apa yang doktor sebut. Cuma hormon tu diistilahkan hormon pemalu. Istilahnya. Sebab hormon ni dia tak keluar sepanjang masa. Tak. Dia keluar bila kita tidur. Bila kita tidur, dia keluar. Dan syarat dia mesti dah tidur nyenyak. Kalau baru nak tidur, dia tak keluar. Lagi malu dia nak keluar. Ini tuan-tuan kalau rajin, tuan-tuan semak saya cakap ni. Tapi memang benda ni, saya kebetulan baru ni ada satu startup status berkaitan dengan tu. Saya ingat benda ni. Tapi kita ni jenis tak confident juga tuan-tuan, kan? Orang bagi tahu kita nak up, bagi tahu kita up, selagi kita tak tengok atas buku, saya pun tak confident. Nanti kita main up, orang sapu kita nanti, kan? Biar saya last sekali tak apa. Saya tu komentar biar last sekali. Kadang-kadang kawan-kawan kata, Ustaz boleh buat komen sikit tak Ustaz, isu ni. Dia telefon, ni untuk nak share bila ni kita nak share terus. Tak apa, cuba tanya Ustaz lain dah ada komen belum? Tanya Ustaz lain dulu, nanti kan tanya saya balik. Kenapa pula? Kata dia tak apa, tanya dulu, nanti Ustaz lain bila dah komen, senang, saya tinggal komen apa Ustaz lain komen je, kan? Jadi kalau tanya apa komen Ustaz, saya macam Ustaz tu cakap lah, saya setuju. Kan senang, betul. Tuan-tuan kelang kabut jadi orang pertama komen, pening kepala. Macam teori tuan-tuan keluar. Pasal nak menunjukkan tuan-tuan orang first komen. Jadi lebih baiklah kita jadi yang terakhir. Relax je. Semua dah komen, kau belum? Macam yang lain lah, aku okey je. Kan senang, kan? Sebab tu tuan-tuan, saya tak sebut benda ni, tapi lama dah saya ingat. Saya dapat benda ni dari seorang doktor, klinik ni di Petaling Jaya. Dia kata, Ustaz, hormon tu memang untuk recovery. Dia akan recover balik apa kerosakan dalam badan kita. Tapi dia pemalu. Dia hanya keluar last pukul 2 pagi. Siapa tidur pukul 4 memang tak jumpa lah hormon tu sampai kesudah. Faham tak? Pukul 4 baru tidur, hormon tu dah balik. Dia punya time sampai pukul 2 je. Tapi dengan syarat dah tidur nyenyak. So kalau pukul 11 sudah tidur nyenyak, 1-2 cukup. Maknanya 2.5, kalau bangun 3 pun sebenarnya cukup. Cuma kita punya kepala otak pasal daripada kecil dah dia ajar kan,
Tidur cukup 8 jam. Kalau boleh biar 10. Kalau boleh tidur terus sampai mati. Itu dia jawab pada kecil. Ya, sebab itu yang kita tak cukup. Baru 4 jam tidur ni tak cukup. Yang sebenarnya tuan-tuan bukan soal 4 jam, tapi bila kau tidur dan kualiti tidur. Sebab itu ada setengah doktor sebut kan kualiti tidur. Ini saya pasal ada ustaz up, saya beranilah up late. Kan? Tapi cuba tuan-tuan rujuk dalam sains. Saya bukan ahli sains, tapi saya dapat daripada doktor dan baru ni ada orang up dan saya percaya itulah dia. Ya. Sebab itu kita memang kompleks badan kita ni Allah Ta'ala bagi. Tapi itulah ngam dengan apa yang Nabi sebut. Pasal nak sebut ni, solat ni lebih baik ialah selepas solat fardu, ialah solat pada awal malam ataupun pada pertengahan malam tu. 2.30 tu dah cun lah. 2.30, 2.50 boleh lah. Sebab sekarang isyak pula benar. Subuh dah lewat kan. Subuh kan lewat sekarang. Lepas tu kadang-kadang tanya orang, tak subuh ke? Susah lah, kelang kabut lagi kerja. Subuh lewat. Pukul 7 baru habis berjemaah kata dia. Tu belum imam lambat baca lagi, belum imam doa panjang. Dan 7 suku. Payah. Betul juga dia cakap. Nanya kawan tu kelang kabut. Oi jangan. Besok subuh 5.30. Boleh datang? Susah lah, awal sangat bangun lah kata dia. Dia ni boleh jadikan calon untuk dimandikan di sini. Payah. Lewat yang awal-awal. Tapi memang lewat lah sekarang. Jadi boleh lewatkan sikit lah. Mungkin 6.3. Sekarang sesuai lah pasal apa. Subuh dah pergi 6, berapa sekarang ni? 6.30 6.23 lebih kurang. Jadi maknanya itu waktu yang baik. Dan kemudian kata dia, afdalus siyami ba'da syahr Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Puasa yang lebih baik selepas pada puasa Ramadan ialah puasa pada bulan-bulan haram. Yang tadi lah Muharram. Sekarang Muharram pula, apa nama ni, Rejab. Bulan depan Syaban. Soal tuan-tuan nak puasa penuh, tak apa, puasalah. Itu saya kelahi. Ustaz-ustaz kita berkelahi biar dia berkelahi ada ilmu. Dia berkelahi membalas hujah. Yang kita kelahi apa dia? Faham tak orang kuang? Dia kadang-kadang dia nak ngomen juga. Saya setuju dengan Ustaz, saya tak setuju dengan Ustaz. Alah, tak payah nak menyelit lah. Kalau sekadar setuju, tak setuju, tak ada kena-mengena pun. Biar Ustaz-Ustaz tu. Sebab saya sendiri tuan, bila Ustaz-Ustaz kita setengah yang mainstream lah, yang setuju dengan tak setuju ni bertembung, bagi hujah, manfaat tu saya. Betul tak Ustaz? Kita dapat manfaat. Kadang-kadang dia refresh balik. Oh okey, isu ni macam ni, sudut pandang macam ni. Kadang-kadang kita dapat sudut pandang baru. Tapi peringkat tuan-tuan ni memang dengar kuliah saja. Dengar saja. Keluar belum tahu lagi. Kan? Dengar keluar kejap lagi. Ceramah apa tadi bang? Panjang nampaknya. Banyak sangat, tak tahu benda. Tapi adalah doa-doa dia bagi tadi. Macam itu aja. Punya beria kita menulis tuan, itu je. Tapi saya nak sebut, peringkat kita susah macam buat. Tuan-tuan, saya ada orang tanya, ada orang kena nakal juga. Dia kata, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Dia bila masuk bulan Rejab ni, dia saja dia nak ngayat kita. Apa pandangan Ustaz? Ada Ustaz kata tak boleh puasa sebulan bulan Rejab ni. Maksudnya tak boleh puasa penuh. Nabi tak buat. Dia nak ngona kita. Salah orang. Saya kata gini tuan, tuan pilih yang mana? Kalau saya, kita kat Malaysia ni memang boleh puasa terus kan. Orang puasa je suruh. Ustaz-ustaz kita kata boleh. Iyalah, pilih yang mana? Saya yang tu lah. Okey, fahamkan betul-betul macam mana cara buat dia. Fahamkan betul-betul bagaimana kita nak laksanakan. Dan fahamkan betul-betul siapa yang berikan pandangan begitu. Tu saya tanya yang kontra, yang kata tak boleh tu. Sebab kita tak pakai yang tu. Faham tak tuan? Macam kita lah hari ni. Orang kata tak boleh tahlil, kita kata mengarut tak boleh tahlil. Inilah Wahabi. Kita bertanya balik, tahlil tu apa tuan? Diorang ni lah tak bagi tahlil. Iyalah, tahlil tu apa? Sama kita tuan-tuan. Kita ambil pandangan, kalau kita tanam pokok atas kubur, yang dalam kubur dapat manfaat ke tidak? Oh makcik, dapat ke tidak? Jadi makna kita ambil pandangan tu. Satu pandangan kata tak, itu hanya perbuatan Nabi SAW. Betul kan? Kita ambil pandangan tu. Betul? Bagus. Kalau kita ambil pandangan tu, hadamkan betul-betul. Jangan sibukkan pandangan orang yang tak setuju. Ini dia ambil pandangan tu, tapi kubur yang dicucuk dengan pokok tu pun
pokok orang sebelah. Haram hukumnya. Ini adalah kubur mak kita. Daripada muda kita hidup, kita bagi mak kita makan yang haram, mati pun kita bagi pokok haram juga. Ini masalah orang kita. Saya tu hadamkan. Dia peduli orang. Oh, dia kata tak boleh. Peduli dia tak boleh. Kita boleh. Kita belajar betul-betul fahamkan sungguh-sungguh. Itu kaedahnya. Tu saya sibuk lagi dah. Bukannya ada faedah untuk kita. Mereka yang berbincang, mereka dapat faedah. Mereka dapat menghadamkan hujah. Mereka dapat menajamkan dia orang punya cara perbahasan. Dia menang sorak aja. Saya nampak berpihak kepada ustaz ni lah. Oh tak, nampak hari ni berpihak kepada ustaz ni. Dia kerja tu. Dia ingat dia pengulas bola sepak ke apa? Faham? Jadi hadamkan betul-betul apa yang kita nak pakai. Kalau tuan-tuan nak pakai pandangan ni, hadamkan. Siapa ulama yang mengatakan ni? Bagaimana dia suruh buat? Ini kita kena talik. Apa? Cikgu? Jangan bagi duit terbang. Cikgu kalau nak jangan bagi duit terbang, buburlah batu. Pertama tuan, jak tu mengapa mesti jak kaca? Supaya duit tu nampak. Saya nampak tuan-tuan, sebab memang set jenazah kita sekali dengan jak. Jak tu memang untuk siram air kat kubur. Jadi gunakan jak yang sama. Cuma saya kira orang kita memang nak menyumbang. Pertama kita fahamkan dulu, yang orang bagi itu adakah itu faraid ke bukan faraid. Tu kena faham. Jangan sediakan jak sampai kesudah, lepas tu ni duit apa ni? Satu, dia faraid ke bukan faraid. Yang kedua, kenapa kita letak beras? Tuan-tuan baca dalam Irsyad Hukum Mufti Brunei Darussalam. Macam Brunei ni macam Malaysia juga. Dia lagi pure Syafi'i. Dia kata apa? Kerana tujuan dia ialah mengotakan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, kerana sekarang Ja'far sedang dalam keadaan sibuk. Keluarga Ja'far dalam keadaan sibuk dengan sebab kematian Ja'far. Maksudnya apa? Buat makanan. Sebab itu letakkan beras. Tujuannya apa? Bagilah duit sikit supaya senang orang tuan rumah ni makan. Tengok seni orang kita. Tapi kita tak pernah nak belajar bagi faham. Kita bagi. Lepas tu tuan rumah pun telefon. Texas Sungai Buloh 5 set. Dia pun datang bawa ada order makan. Kita pula duduk kat luar. Order makan apa? Ni tempat orang mati lah. Tak, sini alamat dia kata. Dia mesti tuan rumah panggil. Lepas tu dia pergi dekat jak tu, dia ambil duit dalam jak tu. Dia pun, berapa dek? Semua sekali 250 ambil. Kita tengok, amboi makan Texas dia hari ni. So kita tak faham. Kita memang bagi dia untuk dia makan. Apa halnya? Itulah tujuan kita bagi. Bukan tujuan bagi tu kita pula datang ke dia. Ni Kak Yam, nampak penuh hari ni, banyak ni. Ni untuk kenduri malam kan cukup lah. Menterdarah ke dia juga. Tuan-tuan baca tu dalam Irsyad Hukum tu Mufti Brunei tulis. Faham tuan-tuan? Habis, lain tahun kita bincang balik. Jadi maknanya, ke mana tadi pergi? Geram. Tak, maknanya puasa itu di antara amalan yang paling utama dalam bulan Safar. Safar pula lagi. Dalam bulan Rejab, dalam bulan Syakban, dan juga dalam bulan Muharram. Jadi Syakban, Rejab ni orang puasa sebulan, yang puasa sebulan. Kalau tidak pun sekurang-kurangnya puasa 3 hari yang Nabi buat. Dalam mazhab Syafi'i dipanggil Ayyamul Bayat, 3 hari juga. 13, 14, 15. Atau tuan boleh puasa 3 hari setiap bulan. Tak kisah. Jumaat, Sabtu, Ahad boleh. Nabi puasa 3 hari. Tidak ada ketetapan. Puasa Isnin, Khamis. Dan puasa itu pada bulan Rejab, Syakban adalah puasa yang istimewa. Begitu juga Muharram, kita ada pula Rejab, Syakban pula dah. Bulan Rejab kita sebut. Begitu juga Muharram. Begitu juga Zulkaidah dan Zulhijjah. Zulhijjah kita ada puasa 10 hari yang pertama. 1 sampai 9. 9 tu ialah hari Arafah. 10 jangan puasa. Itu hari makan, jangan tak ada kerja. Hari raya. Ya. Zulkaidah pun sama juga. Sunat kita puasa. Kerana itu bulan-bulan Muharram. Bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan. Begitu juga pada bulan Muharram,
hari Tasu'a dan Ashura. Tasu'a hari yang ke-9 Muharram, Ashura hari yang ke-10. Faham makcik? Jangan sibuk buat bubur Ashura, puasanya tidak. Dia lebih ingat bubur daripada puasa. Nak buat bubur tak ada masalah, hantar sikit. Tapi kalau tak puasa, apa hal sibuk dengan bubur? Kita bubur macam mana? Jadi puasalah dulu, lepas tu buat nol lah bubur pun. Pelik orang kita ni. Habislah tuan-tuan, 9 suku dah, cukup lah tu. Saya rasa kalau bincang semua ni banyak lagi ni, baru muka surat 9. Jadi tuan-tuan, kita buat kesimpulan lah. Jadi sebab itu, artinya sesuai kesimpulan, bulan Rejab ini adalah satu, dia panggil trigger period. Understand? Saya cakap betul tu, trigger period. Maksudnya apa? Ente tak boleh cakap orang putih punya. Maknanya tuan-tuan, dia panggil apa? Susah pula cakap Melayu dia. Maknanya untuk nak yang itulah, mana nak bagi kita bangun lah kan, supaya tempoh ini tak lama kita nak masuk pada bulan Ramadan. Ya, silakan. Betul. Alert. Itu bahasa dia. Payah betul. Nasib baik ada orang boleh cakap orang putih dengan saya. Alert. Payah tuan. Maknanya dia nak alert kita, nak aware kita, supaya kita bersedia untuk apa nama ni, bulan Ramadan. Saya ingat itulah tuan. Saya ada satu lagi nak masuk lambat solat, tapi saya rasa panjang sekejap lagi. Cukup lah tu. Lain tahun lah saya sambung. Ya, cukup lah tu. Saya ingat tuan-tuan pun dah syukur. Alhamdulillah. Elok lah tak lain tahun. Ya, pasal dah kebas kaki dah rasanya. Kan? Kanan silang kiri, kiri silang kanan, kanan silang kiri, tak berhenti nampaknya ni. Tuan-tuan, saya rasa itu yang dapat saya kongsikan untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz jemput saya sini untuk malam ni, dan minta maaf juga pada, patutnya malam ni jadual Haji apa nama? Haji Syaril mana dia? Tuan, saya nampak macam dia dah tadi kan, tapi dia buat tak tahu je, saya jadi confused sekejap. Kan, jadi saya minta maaf lagi pasal saya dah berterabur pula jadual saya dah. Memang saya kata dari itu, saya kata biarlah, tak usah dia kacau, tapi kata dia tak apa Ustaz, jalan je. Okey, jalan-jalan lah. Ya. Saya pun tak seronok juga tuan kacau jadual orang. Jadi ala kulli hal, kita jumpa lagi pada Ramadan tahun depan. Setahun sekali. InsyaAllah. Ya. Saya sebenarnya akan berangkat ke Tanah Suci dalam masa terdekat ni, insyaAllah. Cuma saya sebelum terlupa, di belakang sana tu ada daripada UHB Travel tu. UHB Travel ni sahabat saya punya juga. Saya punya UHR, dia UHB. Memang nombor macam tu je. UHB, UHR, UHC, UHD, UHT, itu je nombor dia. Jadi UHB Travel, UHB Travel. Tak silap saya, dia bagi tahu tadi 11 hari bulan ni tuan. 11 hari bulan ni dia ada beberapa seat lagi, dan 16 hari bulan seat confirm. Seat confirm 11 dan juga 16. Itu yang dia bagi tahu pada saya. Tapi lebih lanjut tuan boleh tanya di belakang lah. Saya ingat ada dia punya pegawai dia hari ni katanya. Cuma saya nak beritahu sikit lah sebagai pembetulan pemahaman kita. Hari ni banyak orang dia kata tak payahlah pergi umrah, takut aku. Tuan-tuan, saya nak beritahu, kami ada pertemuan dengan Menteri Pelancongan dan Menteri Kesihatan hari itu. Ada lebih kurang 40 orang lah wakil daripada syarikat-syarikat ni yang dijemput. Antara statement yang Menteri bagi ialah, andainya kita katakan daripada 100 orang yang balik daripada luar negara, 40 orang adalah positif dengan sebab pergi Europe, Turki dan sebagainya. 60 orang daripada Mekah. So nisbah dia 60%, 40%. Yang 40% tu macam-macam lah. Yang 60% tu hanya umrah saja. Faham Baik. Katalah 60% tu jumlahnya 1000 orang. Daripada 1000 orang ni, 80% adalah kategori 1. Kategori 1 ni maknanya saya positif, saya tak tahu pun, kata dia. Tu. Faham tak? Maksudnya untuk Omicron ni, dia memang spread dia punya dia laju dia punya spread, tetapi less dia punya efek. 80% itu menteri sebut, bukan saya sebut. 80% kategori 1. Maknanya dia tak ada apa-apa efek pada dia. Cuma bila dia buat
swab test, dia positif. Itu je. Kemudian sebahagiannya kategori 2. Dan kalau tidak silap saya, belum ada lagi yang daripada Mekah balik kategori 4 atau 5. Jadi saya nak betulkan kita punya pandangan. Bukan benda, orang pergi ke luar negara, orang pergi Turki sakan, orang pergi Australia sakan. Tuan-tuan nak pergi umrah yang bukan main takut, macam ada hantu kat Mekah tu. Orang semua, orang nak pergi berjalan ni, orang nak pergi ke Turki, orang pergi Europe, relax je tuan-tuan. Kita ni bukan pergi Mekah tu berjalan-jalan, pergi Mekah tu buat ibadah. Tapi dia punya takut tu, ya Karim. Jadi saya nak betulkan sikit pemahaman. Sebab ini saya dapat data ni daripada menteri sendiri. Tuan ni, menteri sendiri yang bagi. Masa perjumpaan baru ini dengan pengendali-pengendali syarikat umrah ni. Jadi saya kebetulan dijemput, saya pergi. Dan saya dapat nasi. Jadi saya ada catat pun. Jadi maknanya nak beritahu, saya nak betulkan pemahaman kita. Jadi cuma kita memang kenalah dari segi keadaan belum reda sepenuhnya. Tapi Alhamdulillah, keadaan tu lebih baik berbanding dulu. Lebih baik. Tetapi kita masih kena berhati-hati. Ya. Kalau saya sendiri, memang saya sendiri kalau jemaah saya yang akan terbang, memang saya syaratkan bawa 2 N95. Ni kalau emas warna merah macam ni boleh pakai, tapi N95 kena bawa. Itu untuk pakai dalam kapal terbang 2 biji. Pergi dan balik. Sebab dalam kapal terbang ni saya syak ketika dalam kapal terbang. Sebab dalam kapal terbang ni kita tak sekel udara tak ada langsung. Jadi kita kena lebih apa kata orang, jangan terlalu bersenang-senang sangat dalam kapal terbang lah. So dalam kapal terbang tu je jaga. Yang lain tempat insya-Allah tuan-tuan tak ada apa. Kalau tuan-tuan orang bersalam dengan tuan-tuan pun, di masalah kita ni tujuan dia jangan bersalam tu supaya jangan kita apa? Spread benda tu kan, ataupun sebar. Tapi kalau tuan-tuan salam, tuan-tuan basuh tangan, sebar apa bendanya? Cuma dua-dua tu kena ada lah lepas salam basuh tangan. Jangan yang seorang aja basuh tangan, yang seorang lagi makan. Itu dia masalah dia. Jadi kita kena ada sendiri punya kesedaran. Benda ni benda yang standard je sebenarnya. Jadi artinya sama di Mekah sana pun sama. Jadi keadaan itu tidaklah sebagaimana digambarkan. Lebih-lebih lagi, maaf sebut tuan-tuan ni, kita bukan nak mengata sahabat-sahabat kita yang tak faham, tapi sebahagian yang memang dia tak berapa nak suka pun dia tengok orang pergi Mekah ni. Ni ada setengah-setengah lah tuan-tuan, kelompok-kelompok ni yang tak bersuka. Saya tak nak menyebutlah mereka ni, tapi dia tak suka. Bagi dia, sebab dia sendiri memang tak suka nak pergi Mekah, jadi dia tak suka orang pergi Mekah. Tuan-tuan faham? Saya masukkan ni. Jadi saya nampak dia digambarkan tu seolah-olah macam tu. Tapi orang yang pergi England, orang pergi bercuti, pergi Switzerland, orang main naik ski, apa, Omicron tak ikut. Omicron tengok mana? Amerika, okay? Mana Mekah? Tunggu aku tunggu nanti. Takkan begitu. Jadi saya nak wawarkan itulah, ya. Selain daripada yang saya sebut tadi, siapa nak tahu lebih lanjut untuk tarikh 11 dan 16 hari bulan, ya, confirm seat dengan UHB Travel, ya, UHB Travel. UHB Travel ni Ukhwah Harmoni B tu apa? Itulah apa benda saya lupa pula dah. Tapi UHB lah, tuan-tuan pergilah kat belakang tu. So tanyalah dengan dia, ya, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan. Untuk malam ni, terima kasih sekali lagi Ustaz, dan terima kasih tuan-tuan. Minta maaf kalau sekiranya terpanjang. Wallahu a'lam, aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.